Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi dengan masih topik yang sama, topik con clutch. Okay, so kita dah hari tu baru kita tengok je, okay, pasal uniform wear con clutch in term of dua-dua equation, activating force dan juga torque capacity. Dan equation dan expression tu pun kita dah nampak dah expression dia. So kalau FA tu adalah lebih kurang sama macam uniform wear disc clutch punya equation, tapi cuma untuk torque capacity tu dah ada sedikit slightly berbeza antara uniform wear disc clutch dan juga uniform wear con clutch, ada sedikit slightly berbeza. Yang beza dia adalah dia punya term tu, kalau kita perasan dia punya term sin alpha, kita ada penambahan sin alpha untuk case con clutch. Okay, so hari ni kita sambung lagi dengan yang terakhir untuk topik ni adalah kita panggil sebagai uniform pressure con clutch. Okay, so untuk case ni kita akan tengok dua benda yang sama juga seperti yang sebelum-sebelum ni. Okay, pertama kita akan tengok berapa activating force yang acting di dalam sistem, okay, FA, okay, dan juga kita nak tengok berapa dia punya torque capacity yang generated menggunakan uniform pressure assumption. Okay, alright, so untuk derivation of FE untuk case uniform pressure con clutch pun lebih kurang serupa seperti yang kita tengok hari tu di dalam uniform wear con clutch. Okay, alright, so kita akan ambil contohnya kita akan still ambil elemen di sini. Okay, kita nak kira dia punya DFN. Okay, dan kita ambil sedikit sedikit area. Okay, infinite element area adalah DA macam itu, sama je, serupa saja. Ambil DA kat situ. Lepas tu kalau kita ingat lagi, kita ada lukis hari tu macam this is our tu sistem tu macam tu. Alright, dan kita lukis sedikit dia macam ada tu. Okay, kalau ingat lagi, kita lukis satu paksi macam tu, dan paksi tu macam bentuk segitiga. So ni adalah sudut con angle alpha, dan kita ambil sedikit area DA kat sini. Dan kita tahu of course number force tu always acting direction dia, dia akan always 90 degree ke atas permukaan tu. So ni adalah kita punya DFN. Okay, dan kita dah tahu dah sebabkan kita nak cari DFA, so kita dah hari tu kita dah proofkan that DFA ni adalah DFN sin alpha. So ini kita punya proven hari tu berdasarkan gambar raja ni, sebab DFA ni adalah bergerak, adalah acting pada arah horizontal untuk kes ni. So dan kita dah proofkan benda ni adalah yang ni lah. So dan of course DFA juga seperti hari tu. So A tu pun sebenarnya kita kena ubah orientation juga, dan dia bentuk dia pun serupa macam bentuk segitiga juga. So di sini adalah kita punya panjang DA tu. Okay, dan kita perlu resolvekan kepada komponen ni yang kita panggil sebagai DA sin alpha, dan di DA sin alpha ni adalah sama dengan sama dengan sasaran area yang di situ. Okay, yang untuk bulatannya. Okay, ataupun untuk kes ni kita boleh tulis dia sebagai 2 pi, okay, R dr lah. So ini kita punya expression, dan kita dah tunjukkan hari tu that this DA ni, okay, adalah expression dia adalah 2 pi, okay, sin alpha R dr. Okay, so ni pun kita dah tunjukkan hari tu. Ini adalah dia punya expression dia. Sebab apa kita kena cari DA ni? Sebabkan reason dia adalah kita nak dapatkan this DFN. So DFN ni adalah pressure kali dengan DA lah, dan kita dah tunjukkan juga DFN ni. Okay, so bila kita replacekan that equation yang tadi tu, okay, yang baru kita tempelkan ke dalam ni, kita akan dapatkan nilai DFN tu adalah equation adalah 2 pi, okay, 2 pi P, okay, over sin alpha, okay, R dr. Okay, so
kita dah dapat equation ni. So bila kita dapat equation ni, kita masukkan ke dalam equation yang DFA ni, dan kita akan dapat expression yang kita mahukan adalah DFA. Okey, adalah equation yang kita tengok hari tu. Okey, kalau ingat lagi, so DFA tu adalah yang seperti yang di atas ni lah Ni dia. So DFA, so dia adalah 2 pi PR dr lah dia dalam equation 1 ni So 2 pi r PR kan. Okay, so dia adalah 2 pi r p r. Okay, so ini adalah equation DFA. Alright, so ini adalah DFA. So kita dapat that expression tu adalah DFA macam tu. Dan of course untuk torque pun sama macam hari tu. Okay, so saya terus kepada torque dulu kan, lepas tu baru kita start to derive daripada sini lah So untuk torque pun sama. Okay, kalau kita perasan hari tu torque, okay, so kalau torque kita perasan, kalau saya boleh lukis di sebelah sini, kalau torque kita ada di bulatan hari tu, okay, macam tu. Kita ada dua, satu adalah inside, satu adalah outside diameter, dan kita cari expression dt, so dan kita punya, dan of course bila ada torque tu dia mesti ada friction torque. Untuk kes ni R adalah kali dengan d Fn, okay, kali dengan dia punya friction coefficient lah So ada expression tu, dan kita akan dapatkan nilai tu. Okay, ambil summation of torque sama dengan kosong pada point pusat bulatan, dan kita akan dapat expression yang seperti ni lah R F D Fn. Okay, so dapat expression yang ni, so kita masukkan ke dalam sebab DFN baru kita dapat tadi. So ni adalah kita punya DFN, so masukkan DFN dalam ni, so kita akan dapat equation yang kita nak gunakan adalah dt. Okay, masukkan R dot F, DFN tu adalah yang tu tadi, 2 pi p over sin alpha, okay, R d R. Alright, dan kita dapat equation torque adalah yang ni lah so dt adalah 2 pi, okay, 2 pi f p, okay, divided by sin, okay, alpha, okay, r square dr. Okay, alright, so kita akan guna equation untuk cari FA, kita akan gunakan yang ni. Okay, so FA kita akan guna yang ni. So maksudnya kita, yang ni kita akan guna untuk cari nilai FA. Okay, untuk case yang ni uniform pressure, dan untuk torque kita akan guna equation yang ni lah Okay, so benda ni semua saya dah explain masa kita tengok dalam uniform wear teori. Okay, so hari ni kita nak sambung lagi dengan uniform pressure. Okay, so uniform pressure, okay, macam mana kita nak derive berdasarkan daripada equation yang ni, ataupun saya namakan sebagai equation 1 untuk kes ni, dan ini adalah sebagai equation nombor 2 untuk kes ni. Okay, so saya start dulu dengan actuating force. Okay, equation nombor 1 tu, okay, macam mana kita nak derive daripada situ. Okay, so untuk uniform pressure, so kita tahu that kalau saya lukis gambar rajah tu, okay, kalau saya boleh lukis di bahagian cup tu saja. So kalau saya lukis dia tebal sedikit lah macam tu. Saya lukis dia tebal sikit lah, purposely lukis tebal sikit. Okay, dan ni adalah saya punya output shaft tu macam tu. Alright, so untuk case ni kita tahu that pressure distribution untuk case uniform pressure adalah dia adalah always sama daripada D kecil kepada D besar. Okay, sebab tu kita namakan dia sebagai uniform pressure, sebab pressure dia adalah sama kan. So okay, so since pressure dia adalah sama, okay, tapi untuk case wear, so wear dia tidak uniform lah so wear dia akan so dia akan banyak haus daripada permukaan luar, lepas tu dalam ni dia kurang haus lah macam tu so luar banyak haus dan dalam ni dia semakin kurang haus. Okay, so ni adalah kadar kehausan lah wear Okay, kalau material tu kita nampak dia macam banyak haus di bahagian permukaan outer diameter instead of this inside diameter. Okay, so inside kita tahu yang ni so this is our inside diameter, so D.
Okey, dan ini saya punya outside diameter lah untuk kes ni. Okey. Okey, pressure sama. Okey. Pressure dia adalah sama, ataupun kita boleh define dia sebagai property terus kepada Pmax lah So sebabkan distribution of pressure sama, tapi untuk case wear dia yang paling banyak aus di bahagian outer layer, lepas tu bahagian dalam dikurang sikit aus lah ataupun kita boleh kategorikan sebagai untuk case ni adalah flexible clutch So kalau kita assume ni adalah flexible clutch kita akan assume dia sebagai uniform pressure. Okay, so ni adalah dia punya teori. So macam biasa kita nak tengok tadi FA, okay, actuating force yang acting di dalam sistem ni, dan juga dia punya torque capacity. Okay, so FA kita akan guna rumus yang ni, okay, dan torque kita akan guna rumus yang ni lah untuk kita solvekan. Okay, alright, so kita start dengan actuating force dulu. Okay, so kita akan guna rumus TFA 2 pi r PR. Okay, so guna rumus tu. So DFA equals to 2 pi r PR 2 pi r, okay, 2 pi, let's say saya buat dia 2 pi p lah sebab dia adalah constant tu p, 2 pi p, okay, r PR, okay, macam tu lah 2 pi p r dr. Okay, macam tu. Alright, dan kita tahu that pressure distribution dia adalah constant throughout D kecil kepada D besar. So since benda tu constant, so kita boleh terus replacekan this DFA that P kat situ dengan Pmax lah. Okay, dan dia akan jadi satu constant number lah untuk uniform wear, sebab P tu adalah dia varies dengan kedudukan radius. Okay, lagi besar radius lagi kecil pressure, lagi kecil radius lagi besar pressure. Sebab tu P tu bukan constant number lah sebab tu dia ada some relation hari tu. Sebab tu kita kena replacekan P sama dengan apa hari tu, P sama dengan Pmax D divided by 2R tu ke dalam expression uniform wear ataupun this expression lah Tapi untuk case ni dia tak perlu replacekan dan P tu, sebab dan dia sebabkan dia constant number, so kita hanya replace dia punya property sajalah untuk sini Pmax lah Pmax tu adalah apa, maximum pressure sebelum that yang boleh occur di atas friction lining lah Okay, so since kita dah ada benda tu, so apa kita akan buat macam biasa, kita akan untuk integrate lah Of course kita perlu integrate untuk case ni. So untuk dapatkan total force, okay, kita integrate this DFA terhadap apa lah So saya factorkan this 2 pi Pmax, okay, dan saya integrate dia daripada inside radius kepada outside radius, okay, R dr macam tu. Okay, so saya integratekan benda tu. So apa yang saya akan dapat kat sini adalah 2 pi Pmax kat sini. Okay, so ni macam biasa. Dan saya integrate, saya akan dapat R square over 2 di sini. So saya akan buat integration tentu untuk case ni kepada 2 lah Okay, so saya boleh potong yang tu. So saya akan dapat this, dia adalah pi Pmax kat sini. Alright, dan saya replacekan kuasa 2 tu kepada D tu. So saya akan dapat kat sini adalah D kuasa 2 bagi dengan 2 kuasa 2 4, okay, tolak D kuasa 2 over 4 kat sini. So saya factor out that form. So saya akan dapat 1/4 pi Pmax, okay, dalam kurungan D kuasa 2 tolak D kuasa 2. Okay, so ini adalah saya punya actuating force untuk case uniform pressure con clutch. Okay, equation dia serupa seperti uniform pressure disc clutch. Okay, sama expression dia sama macam hari tu. Okay, alright. Okay, so itu adalah actuating force lah Okay, so itu adalah cara derivation Cuma saya dah escape lagi yang pertama-tama ni tadi. Okay, sebab ini adalah benda yang common Ini adalah dia punya teori dia macam mana nak derive. So teori dia adalah sama seperti uniform wear itu lah seolah-olah sama. Okay,
Okay, so kita dah settle untuk activating force. So kita nak tengok pula untuk case yang seterusnya adalah kita kena tahu juga dia punya torque capacity. So untuk tahu torque capacity, saya menggunakan rumus yang ni lah. dt adalah 2 pi fp divided by sin alpha r square dr. So saya bawakan equation tu, that dt tu. So dt adalah 2 pi f, saya 2 pi fp, 2 pi fp over sin alpha, r square dr. So ini adalah dia punya expression. Alright, so P itu kita akan replacekan dengan Pmax sebabkan kita tahu dah property untuk case uniform pressure dia adalah uniform daripada D kecil kepada D besar. So since dia adalah uniform, kita boleh replacekan term P tu kepada Pmax. So let's say kita replacekan benda tu. So dt adalah 2 pi f Pmax, divided by sin alpha r square dr. So untuk dapatkan total torque capacity, kita perlu integrate benda ni terhadap inside radius kepada outside radius. So let's say kita integrate benda ni. So untuk dapat total T adalah saya integratekan this dt terhadap itulah. So saya factorkan constant 2 pi f. So since Pmax ni pun constant, so saya boleh keluarkan sin alpha. Saya integrate terhadap d over 2 kepada d over 2, r square dr. So dapat bentuk macam ni. So apa saya buat, saya so saya integratekan benda tu. So 2 pi f Pmax divided by sin alpha. Dan saya buat dia kurungan kat sini, r cubic divided by 3, daripada radius inside kepada radius outside lah, diameter. Daripada inside radius kepada outside radius. Seperti itu. Dan saya factorkan, saya keluarkan 3 tu. So T 2 over third pi f Pmax divided by sin alpha. Saya dah factor out benda tu. So saya masukkan nilai D tu. So D tu saya masukkan. So saya akan dapat sini D cubic. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. So 8. Tolak dengan D cubic over 8. So saya potong 8 ni jadi 4, kat sini ni jadi 1. So 3 kali 4 dapat faktor 12 lah. So T adalah 1 over 12 pi f Pmax divided by sin alpha. So saya dapat kat sini adalah D cubic minus D cubic. Alright, so ini adalah expression untuk case torque capacity untuk case uniform pressure con clutch. Alright, so kalau kita buat comparison dengan uniform wear, uniform pressure, uniform pressure disc clutch, dia ada sedikit slightly perubahan di sini. So kita ada pertambahan sin alpha lah. So equation lebih kurang sama, cuma yang beza dia adalah ada pertambahan sin alpha untuk case con clutch. So saya boleh summarizkan macam ni untuk case disc clutch dengan con clutch. Tak kisahlah term tu adalah uniform wear ke ataupun uniform pressure. So di dalam torque punya capacity mesti ada satu sin alpha. So kalau kita nampak je sin alpha tu, maksudnya dia adalah related dengan con clutch lah. Tapi untuk case activating force, untuk case tak kisah uniform pressure, uniform wear, untuk disc clutch ataupun con clutch, so equation activating force dia adalah, bentuk dia adalah sama lah. Maksudnya uniform wear disc clutch, activating force dia, dan juga uniform wear con clutch, dia punya in term of activating force dia adalah sama. Bentuk dia adalah sama. Sama juga untuk case uniform pressure disc clutch dengan uniform pressure con clutch, dia punya activating force dia adalah bentuk sama. Cuma yang berlainan dia adalah torque capacity. So kalau kita nampak je torque capacity tu ada term sin alpha, maksudnya dia related dengan con clutch. Sebab disc clutch tak ada that con angle. Alright. So since kita dah habis di sini, kita dah habis dah untuk case dah habis dah in term of con clutch lah. Tapi sebelum saya habiskan con clutch ni, sebab kita ada lagi satu form untuk torque ni. Torque ni pun boleh
dalam term actuating force. Okay, so yang ni saya tak mau derive yang ni saya terus tulis saja sebab yang ni kita just rearrange balik equation dan kita boleh dapat balik nilai equation seperti yang ni lah. So kita akan dapat 1/3 macam ni. Okay, waktu kita ada FA, okay, macam tu. So jangan lupa kita ada sin alpha sebab ni adalah con clutch. Okay, macam ada sin alpha tu, dan dia akan ada di term d kuasa 3 over d kuasa 3, dan kita ada di bawah ni d kuasa 2 minus d kuasa 2. Okay, so ini adalah ada lagi satu form tau, okay, dalam bentuk as a term of actuation form dah tersilap saya, dah tersasul dah. Dalam term apalah actuating force. Actuating force, saya nak cakap actuating force actuation. Okay, alright, so ni adalah yang nombor 2 ni adalah top dalam term actuating force, FA. Okay, so yang di atas ni ada Pmax lah. So ni top adalah in term of Pmax. Okay, nampak so dia sebenarnya nampak sedikit berbeza lah sebabkan term dia berlainan. Tapi kalau kita kira untuk kedua-dua ni, untuk case yang sama, basically kita akan dapat torque yang sama, serupa. So guna bila perlu lah. Tengok information, kalau diberi information tu ada actuating force, basically kita akan gunakan torque yang expression yang di bahagian bawah tu lah. Okay, so jangan guna yang di bahagian atas. Okay, okay. Tapi sebelum saya habiskan benda ni, okay, cuma saya nak apalah saya nak sambung sedikit lah pasal ada satu topik lagi yang kita pending. So lepas habis yang ni kita akan apalah kita boleh tengok satu example untuk kedua-dua case ni, uniform pressure dan juga uniform wear con clutch. Okay, so saya nak cerita sikit pasal con angle sebenarnya, sebab kita tak tengok lagi dia punya typical value untuk con angle. Okay, so con angle, so ni yang terakhir. So untuk con angle ataupun alpha untuk kes ni, so con angle ni adalah sudut bukaan tu, okay, di antara so dia measure daripada horizontal ke permukaan yang apa tu lah, yang ada slanted tu. Okay, so itu adalah con angle. So bila ada con angle ni, so dia pun ada dia adalah satu design parameter yang penting di dalam case con clutch ni. Sebab kalau alpha ni terlampau kecil, okay, so dia akan ada isu sikit. Okay, dia akan menjadikan less actuating force, sebabkan dia punya grip tu dah semakin berkurangan. So sebab tu dia ada juga yang kita panggil sebagai a proper alpha value lah, a proper con angle value yang diperlukan. So kalau alpha kecil seperti case yang ni tadilah, so kita akan dapat less actuating force. Okay, dan usually untuk case ni angle ni selalunya range dia adalah range angle ni selalunya so dia akan bagi range jugalah. So alpha ni range dia adalah lebih kurang lah. Ini adalah yang orang dah buat research lah. So dia dah 8 degree sampai ke 12 degree. So ni adalah typical range of con angle. Okay, dan saya nak tulis 15 apa pula 12 ni, sorry, my mistake kat sini. So sebenarnya typical value dia adalah 8 ke 15 darjah. Dan of course dia ada optimum punya design. So optimum punya angle, so optimum angle, okay, adalah 12 degree. So of course 12 degree ni akan resulting high torque lah. So torque akan paling tinggi pada torque akan paling maksimum lah pada ketika ni. Let's say kalau saya punya size sama, let's say kalau saya punya D tu constant, so D ni adalah constant number, dan saya cuma varieskan nilai alpha. So apa yang kita akan dapat, that the optimum angle dia adalah pada 12 degree lah. So sebab tu
Tapi usually nak betul-betul fix kepada 12 degree tu memang susah, sebab tu kita bagi some range lah. So kita boleh kategorikan 8 degree sampai ke 15 degree tu adalah yang paling okey lah antara semua. Okey. So saya rasa itu saja untuk case con angle. Okey. Untuk case con angle ni. Okey, so kita dah habis dah di bawah topik ni, di bawah topik con clutch. Okey, kita akan sambung lagi dengan example, sebab kita pending example. So kita nak tengok satu example tu kita akan gunakan kedua-dua jenis assumption ni, uniform wear dan juga uniform pressure con clutch. So kita akan tengok macam mana kira FA dan juga macam mana kira top untuk case ni nanti. Okay, so kita berhenti setakat ni dulu. Kita tengok, kita sambung dengan kelas example. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.